Adakah makanan yang diiritasi selama dimakan? Jom kita cari jawaban sebentar lagi. Selamat datang ke channel Cikgu Michelle. Kali ini Cikgu nak bincangkan bab 8.4 kegunaan sinaran radioaktif. Ini adalah isi perbincangan pada kali ini. Sinaran radioaktif seperti alfa, gamma, dan beta boleh digunakan dalam pelbagai bidang. Kita akan bincangkan kegunaan sinaran radioaktif untuk ke-6 bidang ini. Yang pertama, bahan radioaktif boleh digunakan dalam bidang pertahanan seperti bom nuklear atau bom atom. Apabila bom ini diletupkan, ia akan menghasilkan haba dan sinaran radioaktif yang membunuhkan makhluk hidup. Dalam bidang ekologi atau geokronologi, haiwan dan tumbuhan hidup mempunyai nisbah karbon 14 kepada karbon 12 yang tetap di dalam tisunya. Apabila organisma ini mati, proses penyerapan karbon akan berhenti. Akibatnya, jumlah karbon 14 akan berkurang pada kadar tertentu, iaitu berkaitan dengan topik separuh hayat yang kita pernah belajar. Usia sisa organisma ini boleh ditentukan dengan mengukur kuantiti karbon 14 yang tertinggal. Kaedah ini dikenali sebagai pertarikan karbon. Saintis menggunakan cara ini untuk menentukan tempoh kepupusan dinosaur, iaitu antara zaman Kapur dan Paleogen. Dalam industri pula, dikilang membuat makanan, tin-tin atau bungkus-bungkusan yang telah diisi akan diangkat di atas satu tali sawat yang melalui satu pusat sinar beta dan alat pengesan seperti tube GM. Jika terdapat bungkusan atau tin yang kurang penuh, tube GM akan memberi satu bacaan yang lebih tinggi daripada nilai bacaan piawai. Oleh itu, bungkusan itu akan disingkirkan dan tidak akan sampai ke pengguna. Kemudian, keseragaman ketebalan sesuatu bahan seperti kertas, kepingan aluminium boleh disemak dengan melakukan bahan-bahan ini di antara satu punca beta dan sebuah alat pengesan tube GM. Bacaan alat pengesan ini akan berkurang jika ketebalan kepingan bahan itu bertambah. Dalam pertanian, radioaktif fosforus 32 digunakan sebagai penyuring untuk mengesan pengambilan baja oleh tumbuhan. Sinaran radioaktif juga digunakan untuk membunuh kumbang, mengawal populasi serangga perosak secara pemandolan. Kita mandolkanlah serangga tersebut. Dalam pengawetan makanan, sinar gamma boleh digunakan untuk membunuh mikroorganisma seperti bakteria dan spora kulat yang terdapat di dalam makanan, supaya tempoh penyimpanan makanan dalam bungkusan dan tin dapat dilanjutkan. Makanan yang disinar dengan sinar gamma ini akan dilabelkan dengan simbol radura. Makanan ini tidak mengandungi sisa radioaktif. Oleh itu, ia adalah selamat dimakan. Dalam perubatan, sinar gamma dari cesium-137 atau karbon 60 digunakan untuk membunuh sel-sel kanser. Cara ini dikenali sebagai radioterapi. Titanium 99 digunakan untuk merawat tumbuhan tumor di otak. Di mana titanium ini akan disuntikkan ke dalam badan pesakit dan kita akan dapatkan imej kedudukan tumor itu berada. Natrium 24 juga akan disuntikkan ke dalam badan pesakit untuk menentukan tempat bekuan darah dalam badan. Iodin 131 digunakan untuk merawat kelenjar tiroid. Untuk mengesan kebocoran pipe di bawah tanah,
Isotop yang mempunyai setengah hayat pendek seperti natrium-24 dimasukkan ke dalam salur paip air atau gas yang disyaki bocor. Kemudian, alat pengesan seperti tiub GM digerakkan di atas permukaan tanah. Tempat di mana tiub GM menunjukkan bacaan yang paling tinggi adalah tempat kemungkinan besar kebocoran berlaku. So, untuk mengendalikan bahan radioaktif dan sisa bahan radioaktif dengan sempurna dan selamat, pertama sekali kita perlu mengesankan dos sinaran radioaktif yang diserap ke dalam badan dengan menggunakan alat pengesan seperti lencana sinaran. Dalam lencana sinaran ini mempunyai film untuk menentukan sama ada terdedah dengan dos sinaran radioaktif atau tidak. Sekiranya tak dapat dielakkan, kena memakaikan pakaian pelindung yang sesuai untuk mengendalikan bahan radioaktif. Bahan radioaktif boleh disimpankan di dalam kotak berdinding prambrem yang tebal ataupun dihadang dengan kepingan prambrem yang tebal. Masa mengendalikan bahan radioaktif menggunakan tangan robotik. Bagi sisa makanan, sisa radioaktif terbahagi kepada 3 aras, yaitu sisa paras rendah, sisa paras sederhana, dan sisa paras tinggi. Bagi sisa yang paras rendah akan dimasukkan ke dalam drum dan ditanamkan pada tanah yang cetek. Sekiranya sisa paras tinggi akan disimpankan di dalam bawah tanah yang sangat dalam. Pembuangan sisa radioaktif mesti dilakukan dengan selamat dan sempurna. Akhir sekali, kita akan bincang praktik formatif 8.4. Okay. So, contoh kegunaan sinar radioaktif dalam bidang yang berikut. Ekologi dan geokologi menggunakan pertarian karbon 14 untuk menentukan usia sesuatu objek berubah. Dalam perubatan digunakan untuk merawat kanser dengan membunuh sel kanser. Dalam pertahanan, membina senjata seperti bom atom atau bom nuklear. Dalam pertanian pula boleh menentukan kadar penyerapan baja fosforus dalam tumbuhan. Dalam industrial, sinaran radioaktif digunakan untuk kawalan ketebalan kepingan logam atau mengawal kandungan di dalam bungkusan. Soalan kedua, namakan jenis sinaran radioaktif yang digunakan dalam pengawetan makanan dan bagaimanakah jenis sinaran radioaktif ini dapat mengawetkan makanan. Okey, so kita menggunakan sinar gamma untuk mengawetkan makanan dengan membunuh bakteria pada makanan yang diawetkan. Mengapakah sumber radioaktif atau sisa radioaktif disimpan dalam kotak dengan dinding prambrem yang tebal? Sebab kotak berdinding prambrem yang tebal dapat menghalang semua jenis sinaran radioaktif yang dipancarkan daripada sumber radioaktif atau sisa radioaktif keluar dari kotak. So, simbol ini adalah simbol kehadiran bahan radioaktif atau sinaran radioaktif. Biasanya kita akan nampakkan simbol ini di hospital, pusat penyelidikan atom atau bilik sinar X. Antara 3 sinaran radioaktif iaitu sinar alfa, sinar beta dan sinar gamma, yang paling berbahaya adalah yang paling kurang berbahaya adalah sinar alfa. Kerana sinar alfa mempunyai kuasa penebusan yang paling rendah. Ia boleh ditahan oleh selai kertas maupun kulit anda. Logam yang digunakan untuk membuatkan pakaian pelindung contohnya adalah prambrem atau aluminium. Okey, so sekiranya untuk prambrem pula kebaikannya, prambrem adalah pengadang yang sesuai dari semua jenis sinaran. Semua sinaran tidak boleh menembus melalui prambrem, kan? Okey, tetapi prambrem pun ada kelemahannya sebab ketumpatan prambrem yang tinggi menjadikan pakaian terlalu berat. Apa kata kita gunakan aluminium pula? Okay, kebaikan aluminium sebab aluminium mempunyai ketumpatan yang rendah. Jadi pakaiannya adalah agak ringan. Tetapi
Kelemahan aluminium adalah penghadang yang kurang sesuai dari sinar gamma, sebab sinar gamma mempunyai kuasa penebusan yang tinggi. Oke, itu sahaja perkongsian bagi kali ini. Bye-bye, terima kasih.